Assalamualaikum dan selamat datang kepada program Jom Belajar Kalkulus. Jadi untuk kita mulakan sesi pembincangan malam ni, kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kejap je dah hari ini hari Jumaat. Cepat betul masa berlalu. Dan hari ini rasanya tak ramai pelajar yang join sebab yelah hujung minggu kan waktu cuti. So memang tak ramai yang akan join malam ni untuk discussion lah. Tapi tak apa. Discussion hari ini tetap diteruskan seperti biasa sebabnya nota ataupun notes dah disiapkan lah. Okay, so notes ni memang setiap minggu banyak jugalah nak kena siapkan berserta dengan soalan. Okay. Jadi apa yang kita nak cover hari ini, kita tengok dulu kita punya RPP. So kita dah masuk kepada chapter 2 iaitu differentiation. Dan hari ini kita akan discuss berkenaan dengan derivatif iaitu pembezaan peringkat pertama. Kemudian kita akan masuk kepada pembezaan menggunakan formula. Okey, jadi ada yang menggunakan prinsip pertama, ada yang juga gunakan formula untuk simple algebra lah. Kemudian kita juga akan masuk kepada derivatif bagi trigonometric functions dan derivatif untuk exponential dan logaritmik menggunakan formula yang saya dah sediakan kat sini lah, derivative formula. So hari ni memang ada 4 topik sekaligus kita akan cover, tapi kita akan cover 1 jam by 1 jam lah, maksudnya 1 jam untuk 2 ni, 1 jam lagi untuk tak sampai 1 jam lah, dalam setengah jam untuk 2 ni lah sebab tak lama pun. Okay, sebab kita ada formula dia jadi senang sangat lah. Okay, hari ni tak banyak pun. Alright, so formula hari ni, formula yang disediakan ni adalah formula asas. Okay, ini adalah formula asas di mana formula asas ni dia bukannya kita gunakan semasa composite ataupun chain rule nanti. Sebab nanti chain rule nanti akan ada formula baru untuk exponential, untuk trigonometrik dan sebagainya lah. Jadi ini adalah formula yang asas. Nanti ada lagi satu formula yang akan disediakan, yang akan diupload, dan formula tu akan double lagi susah lah. Okay, double lagi susah. So yang ni kena biasakan buat dulu. Apa itu trigonometrik punya function, apa itu derivatif bagi trigonometrik dan sebagainya. Yang ni boleh baca. Okay, tapi kita akan tengok nantilah, kita akan try buat yang biasa dulu, basic dulu. So kita akan go through kepada example 1. Okay. So example 1 ni di sini menunjukkan prinsip pertama ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai first principle. Jadi kita nak menggunakan prinsip pertama ni untuk membezakan X. Jadi kita ada satu formula dekat sini, kita boleh guna formula ni atau kita guna formula dalam buku teks tingkatan 5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so formula ni biasanya digunakan zaman universiti lah. Biasanya ni kebiasaannya. Jadi macam mana nak masukkan formula? Okay, so kita lihat di sini. Untuk membezakan fx, kita akan nampak dia akan menjadi f prime. Kalau kita membezakan fx, dia akan jadi f prime. Kalau kita membezakan y sama dengan function, okay, y sama dengan x lah contoh, kita panggil dia sebagai dy dx. Sebabnya dekat sini kita nampak ada ada persamaan y kat sini, equation bagi y. Jadi kita akan membezakan y terhadap x. Jadi dia baca dy dx lah. Tapi kalau biasanya function tu diberi fx, kita akan tuliskan sebagai
F prime. Okey, F prime X. Tapi kalau dia tak ada persamaan, dia hanyalah sekadar X tambah 2 sahaja, kita panggil dia sebagai D over dx. Membezakan X terus, dia panggil D dx. Sebab dia tak ada persamaan. Jadi ada 3 kategori ni, sebenarnya 3 kategori ni kita panggil dia kategori derivatif lah. Dan sama cara dia, tak jauh beza pun, cumanya yang membezakan dia adalah tata tanda dia sahaja. Okey, yang membezakan dia adalah tata tanda dia sahaja. Ini adalah basic bagi fungsi ataupun persamaan apabila kita telah membezakan dia, differentiate dia, dia akan jadi apa. Okey, ni 3 ni. So kita akan lihat kepada example 1 menggunakan first principle macam mana kita nak masukkan formula dia. So kita lihat di sini. Okey, kita ada formula dan soalan. Okay, ini adalah formula. Okey, sekejap Ini adalah soalan. Okay, sebelum kita go through kepada yang ni, saya nak terangkan dululah satu-satu. Okay. Untuk fx sama dengan x kuasa 2, kita akan baca dia seperti f prime. Sebabnya kita nak membezakan dia lah. F prime. Jadi kalau ada fx, kita tukar dia jadi f prime x. Sebab kita nak membezakan fx tu. Kalau dia y, kita akan jadikan dia dy per dx ataupun dy over dx. Cumanya apabila kita nak masukkan dalam formula ni, baca betul-betul kat sini formula, dia letakkan f dalam kurungan x tambah delta x. Jadi dalam kurungan ni sebenarnya kita tukar sahaja. Okey, kita ambil balik function dia. Kita cuma tukarkan nilai x ni dengan nilai x tambah delta x. Okey, so saya guna warna biru kat sini. So saya gunakan x tambah delta x. Kita tukarkan function ni, x kuasa 2 ni, kita tukarkan x dia ni dengan warna biru ni x tambah delta x. And then kita kuasa 2 dia. Ni adalah function asal. Function asal yang kita substitute x and delta x tu. Kita masukkan x dan x tambah delta x. Jadi itu untuk belah kiri ni. Okey, ni untuk belah kiri ni, kita baca dia macam ni lah. Kita sumbatkan function ni, yang mana ada huruf x sahaja, kita gantikan dengan x tambah delta x. Kemudian kita tolak balik dengan function asal. Function asal ni saya guna warna hitam lah. Okey, warna hitam ni adalah function asal, di mana function asal dia adalah x kuasa 2. Jadi yang depan ni, yang belah kiri ni adalah function yang kita edit ataupun kita ubah suai. Kita just substitute sahaja x tambah delta x sahaja. Kita tukar sahaja nilai x tu dengan x tambah delta x. Yang lain kekal. Yang lain just tolak balik dengan function yang asal. Kemudian kita follow function formula dia kat sini, dia ada pecahan. Dia akan bahagikan dengan delta x. So kita akan bahagikanlah dengan delta x. Formula ni kita boleh gunakan, atau nak guna formula yang dalam buku teks tingkatan 5 pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada lain sikit kat situ. Okey, jadi kat sini kita dah selesai. Okey, kita dah selesai masukkan formula tu. Kita dah convertkan soalan ni ke dalam formula. Ini baru masukkan dalam formula. Okey, masukkan tu biar betul lah, jangan salah. Yang mana warna hitam ni adalah ikut formula, yang warna biru ni adalah yang kita ubah tadi. X tambah delta x. Yang penting jangan lupa kuasa 2 kat sini. Sebab ikut soalan dia. Okey, ikut soalan dia ada kuasa 2 lah. Kalau kuasa 3 soalan dia, dia kena letak kuasa 3. And then kita kembangkan. Kita kembangkan menggunakan kembangkan double macam ni. X tambah delta x, x tambah delta x. Ini bagi yang rasa-rasa kurang mahir lah nak kembangkan, boleh guna cara ni. Tapi kalau nak kembangkan cara laju, boleh, tak ada masalah. Kita ada lagi satu cara. Contohnya saya letak kat sini x tambah delta x, kuasa 2. Kalau nak kembangkan cara yang laju,
Okey, kita nak kembangkan cara yang laju lah. Kita sediakan 3 tempat kosong. Okey, kita sediakan 3 tempat kosong di mana depan dengan belakang mestilah positif. Okey, depan dengan belakang mestilah positif. Tengah-tengah ni ikut simbol tengah ni. Kalau simbol tengah ni adalah tambah, jadi dia akan jadi tambah. Kalau simbol tengah ni tolak, dia akan jadi negatif ataupun tolak. Okey, so ikut simbol tengah ni saya letak warna biru. Okey, ikut simbol tengah. Jadi kita sediakan 3 tempat kosong dan kita letakkan simbol tambah pada semua kiri dan kanan. Cuma tengah ni kita ikut simbol tengah dekat sini. Okey. First step. Huruf depan, huruf kiri ni, okey, huruf kiri ni kita kuasa 2. Okey, huruf kiri itu adalah X, kita letak kuasa 2, dia akan jadi X kuasa 2. Okey, dia akan jadi X kuasa 2. Ni adalah positif. So saya padam positif ni, dia jadi bersih lah. X kuasa 2. Okey, sebab dia positif. Dia sentiasa tambah. Kemudian, yang tengah ni, kita letak simbol tambah. Sebab dia adalah sama dengan simbol yang tengah ni. Kita letak dia tambah. Kalau dekat tengah ni tolak, kita guna tolak. Ikut sahaja. Okey, yang tengah ni jangan kuasa 2. Yang tengah ni adalah darab. Okey, darabkan 2 ni dengan delta X dengan X. Darab semua. Okey, darabkan semua. So yang tengah tu akan jadi apa? Yang tengah tu akan jadi 2X delta X. Rapatkan sahaja. Darabkan sahaja. 2 kali delta X kali dengan X. Dia dapat 2X delta X. Okey? Positif sebabnya simbol kat tengah ni adalah tambah. Positif Jadi ini cara yang lebih cepat lah. Dan akhir sekali belah kanan pula kuasa 2. Okey, delta X kuasa 2. Belah kanan delta X kuasa 2. So sebab yang ni memang automatic positif lah. Dia tak boleh negatif dia sentiasa positif. Depan dengan belakang sentiasa positif. So yang ni saya letak kurungan delta X kuasa 2. Jadi kan, kalau ada contoh-contoh soalan yang melibatkan repetition. Okey, repetition macam ni boleh guna macam ni. Tak kisahlah repetition dia dalam bentuk nombor biasa, X tambah 2 kuasa 2 ke, X tolak 3 kuasa 2 ke. Yang penting cara dia sama. Okey, cara dia sama. Sediakan 3 tempat kosong. X kuasa 2 kat depan, 2 kuasa 2 dapat 4. So yang ni kita nampaklah jawapan dia kat belakang dengan depan dia. Yang tengah ni kita darab sahaja. Yang tengah ni kita darab 2 kali 2 kali X. So dia dapat 4 kali X. So dapat 4X lah. So guna simbol tambah. Kan senang kan? Lagi laju. Kalau yang ni sama juga, sediakan 3 tempat kosong. Cara yang laju. Okey. Okay, X kuasa 2 dapat X kuasa 2. 3 kuasa 2 dapat 9. Mesti positif walaupun ada negatif kat sini. Sebab memang jawapan dia sentiasa positif. Cumanya yang tengah ni dia akan jadi nilai negatif lah. Sebabnya dia ikut simbol tengah. So 2 kali 3, 6. 6 kali X dapat 6X. Okey, senang sahaja nak kita kembangkan untuk repetition kuasa 2 sahaja. Yang ni tertakluk kepada kuasa 2 sahaja. Kalau kuasa 3 dia ada formula lain lah. Yang tu kita kena tengok nantilah. Okey, so gunakan kaedah ni lagi cepat. Tak perlu nak kembangkan macam ni double kali. Tak perlu nak tulis macam ni. Okey, tak payah nak buat banyak-banyak macam ni. Nanti makan masa. So terus dia buat macam ni directly, dia akan lagi cepat lah. Okey, zaman sekolah biasanya dah ada belajar macam ni. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kira ni adalah pengetahuan bonus. Okey. Kita masukkan jawapan ni. Kita masukkan jawapan yang kita dah kembangkan tu ke dalam yang ni kita gantikan. So saya letak warna biru lah. Saya letak warna biru. X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X dalam kurungan kuasa 2 lah. Yang ni kena kuasa 2 dalam kurungan sebabnya kita nak kuasa 2 delta X tu. So delta X tu satu variable yang sama lah. Okey, delta X tu adalah satu variable. Dia bukannya delta X kuasa 2 macam ni bukan. Ini kita anggap delta X kuasa 2.
Tapi kalau kita tulis betul-betul, dia akan jadi delta X kuasa 2 macam ni. Okey, sebab kuasa 2 ni milik kepada semua dalam ni. Okey, kena kurungkan. Kemudian tolakkan dengan yang X kuasa 2 yang hitam ni lah, tolak sahaja. Perkan dengan ni. Oh, saya lupa nak tambah. Ada satu lagi yang saya lupa nak tambah. Limit. Okey, saya lupa nak tambah limit kat sini. Sebab formula kat sini, depan ni dia ada perkataan limit. Saya just drag ke tepi jap. Okey, saya tambah limit saja. Yang ni lupa pula nak tambah. Limit delta X implies kosong. Ataupun delta X menuju kosong lah. Okey. Macam ni lah. Kita just tambah limit je ke depan tu. Kalau terlupa nak tulis, boleh tengok balik lah. Kat sini notes ni ada. Saya letak limit kat sini. Saya lupa nak buat limit tadi. Okey. Jadi kita dah selesai kembangkan, kita akan cancelkan mana yang boleh cancel. Contohnya X kuasa 2 ni kita boleh tolak dengan X kuasa 2. Dia akan dapat kosong lah. So saya cancelkan yang sama. Ni saya cancelkan. So yang tinggal adalah 2X 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Perkan dengan delta X. Ataupun kalau rasa nak boleh congak lagi cepat, yang mana yang sama dengan atas bawah ni, denominator dengan numerator ni, kita cancelkan je lah. Maksudnya kita akan potong delta X ni dengan bawah dia sekali. Sebabnya delta X per dengan delta X dapat 1 kan. So kita boleh potong lah. Ataupun kalau rasa rajin, kalau rajin sangat, faktorkan dulu delta X tu ke depan. Okay, kita faktorkan dulu. Dia jadi macam ni lah. Sekejap, dia akan jadi macam ni. Delta X dalam kurungan 2X tambah delta X. Macam ni lah something. Kalau rasa rajin nak faktorkan lah, macam ni nampak sikit kan. Kita faktorkan delta X tu bawa keluar ke depan. Boleh je, tak ada masalah. Baru kita potong. Ni kira kita buat satu-satu lah. Okay, and then tinggal limit delta X implies 0. Dan kita dapat 2X tambah delta X sahaja. And then substitute delta X kepada kosong. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 2X. Ini adalah prinsip pertama. Ataupun first principle untuk derivatif. First principle untuk derivatif. Differentiate dia ni. Senang je. Yang ini adalah pengetahuan tambahan bagi siapa yang tak reti nak kembangkan menggunakan repetition punya faktor. Ini repetition punya faktor ni. Ini cara yang laju lah nak cepat kembangkan. So dia jimat masa tau. Dia jimat masa satu, dia jimat space pun satu. Jadi tak perlulah kita nak kira panjang-panjang kan. Dia khas untuk yang kuasa 2 sahaja yang kita boleh buat. Okay, yang ni saya kecilkan. Tak tepi ya. Jadi ini penyelesaian untuk soalan A. Ringkas sahaja. Okay, kita lihat pula pada soalan B. Soalan B saya nak tulis kat mana? Sekejap. Okay lah, yang ni saya padam. Okay, kita buat kat sini lah. Sebelah je. Sebab nak jimat space. Okay, ini soalan B. Kita lihat function X sama dengan 1/X. Okay, jadi kita akan gunakan F prime X. Sebabnya dia adalah Fx. Ini adalah tata tanda bagi Fx lah. Tata tanda bagi pembezaan bagi Fx tu. So kita akan samakan dengan limit. Limit jangan lupa tulis limit delta X menuju kepada kosong.
Dan kita tulis dulu function yang asal 1 per x. Cumanya x ni kita substitute dulu yang ni Kita substitute yang ni, x tambah delta x tu. Maksudnya yang first ni, yang belah kiri ni kita ubah dulu x tambah delta x. Dia jadi macam ni lah. Walaupun dalam bentuk pecahan, tapi caranya sama. Kemudian kita akan tolak lah. Kita akan tolak dengan function asal. So tolakkan dengan 1 per x. Ni function asal dia. Kemudian over dengan dx, over dengan delta x. Dia akan jadi macam ni lah. So apabila kita dapat buat macam ni, dia akan jadi apa ni orang panggil pecahan berganda. Macam mana kita nak solve untuk pecahan berganda macam ni? Sebab pecahan berganda ni sakit mata sebenarnya. So kita lihat di sini. Dia kan kalau kita nampak pecahan berganda ni, kalau apa yang kita faham lah dari konsep ni, kita akan darab silang. Kita akan darab silang. X darab 1. Kemudian x tambah delta x ni akan darab dengan satu yang belah kanan lah. Dia akan darab silang dulu. Yang ni kita buat darab silang dulu. Kita buat darab silang dulu. X tolak x tambah delta x. Yang ni kena kurungkan. Kenapa kena kurungkan? Sebab yang ni darabkan dengan yang ni. Sebab tu dia kena kurungkan. Okey, kena letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, nanti jawapan dia lari. Okey, kena letak kurungan apabila kita dah darab silang. And then jangan lupa untuk kita fikir balik denominator dia ni kena darab sama sendiri. Okey, denominator ni kena darab sama sendiri. Jadi dia akan rapat lah, dia akan rapat macam ni. Dia akan rapat x darabkan dengan x tambah delta x. Okey, dan yang bawah sekali ni, pecahan berganda ni dia akan masuk campur dengan yang bawah ni. Dengan denominator ni dia akan darab sekali lah. Maksudnya selain daripada dia darab silang, okey, mereka juga berdua bawah ni dia akan darabkan dengan yang bawah sekali. Okey, dia akan darabkan dengan pecahan yang bawah dia. Pecahan bawah dia tahu, maksudnya pecahan yang ke baris ketiga ni. Okey, ni baris kedua, yang ni baris ketiga. So denominator yang kedua ni dia akan darabkan sekali dengan denominator yang ketiga. Dia akan kacau. Okey, dia akan kacau. So maksudnya kat sini dia akan dapat teruslah darab terus dia jadi rapat kat sini delta x. Cuma susunan dia tak kisahlah macam mana pun, yang penting bawah pecahan darab dengan bawah pecahan, darab lagi dengan bawah kepada bawah pecahan tu. Jadi yang ni memang kena buat banyak praktis lah, sebab ni kita panggil dia sebagai pecahan berganda. Jadi kan kita kembangkan dulu yang atas tu. Okey, sebab dia ada negatif tu, kita kembangkan dengan yang bracket tu. Kita keluarkan dia. So dia akan jadi x tolak x dapat kosong, negatif kali positif dapat negatif delta x. Okey, dia akan dapat negatif delta x. Okay, so kalau kita nampak balik kat sini, kita dah boleh potong dia punya nilai. Sekejap panjang sangat ni. Okay, sekejap panjang sangat ini. Ni delta x, ni negatif. Ni fraction dia. Okay, so kita potong dia punya delta x atas tu dengan yang bawah. So dia akan potong delta x boleh cancel dengan yang bawah. So dia akan jadi apa tahu? Dia akan jadi negatif 1, jangan lupa negatif 1 over dengan x kali dengan x tambah delta x. Dia jadi macam ni and then kita terus substitute delta x tu dengan kosong. So kita akan dapat negatif 1 over x kali x tambah kosong. Ataupun x kali x lah, maksudnya macam tu. So kita dapat negatif 1 per x kuasa 2. Ini jawapan akhir dia.
Okay, negatif 1 per X kuasa 2. Actually, yang ni sama je macam kalau kita guna formula yang derivatif yang laju tu kan. Yang guna N tolak 1 semua tu kan. Dia lagi laju lah. Tapi yang ni kita panggil dia sebagai prinsip pertama lah. First principle. Cumanya soalan jarang keluar lah nanti masa test. Okay. Ini panjang pula ni. Okay, so ini dia punya jawapan dia akan jadi tolak. Sebab tu kenapa bila kita buat formula tu kadang-kadang diberi fraction positif. Bila kita derivatifkan dia, kita differentiate dia, kita akan dapat jawapan negatif 1 per X kuasa 2. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa dia dapat negatif, kemudian kita differentiate dia dapat positif. Kemudian differentiate lagi dapat negatif. Dia bertukar-tukar simbol. Okay, inilah puncanya. Ini adalah first principle yang kita sebenarnya explanation kat sini lah. Explanation jelas dia adalah dari first principle. Jadi kalau kadang-kadang pelajar tanya tau, derivative formula ni kan ada banyak, exponential, ada trigonometric, out trigonometric. Semua ni kadang-kadang kita tengok formula, kita tak faham macam mana dia boleh dapat ln X ni dapat jadi 1 per X. Okay, sebenarnya dia ada first principle dia, cumanya soalan jarang tanya. Soalan ada tanya, show that ln X is 1 per X. Kadang-kadang soalan tu ada tanya macam tu. Tapi cumanya kita kena faham, formula ni datang daripada first principle. Cumanya yang kalau bila kita nak jawab cepat tu kita akan guna formula yang macam ni lah, lagi cepat kan. Tapi kita takutlah bila soalan tu keluar show that. Suruh buktikan. Yang itu yang kita takut. Okey. Tak apa. Yang ni rasanya sama je. Okey, yang ni sama je. Cumanya kalau yang ni kalau kita lihat panjang sikit lah. So kita terus over laju sikit ni Y. So dia akan jadi dy dx. Okey, tata tanda dia adalah dy dx. Okey, limit delta x implies kosong ataupun delta x menuju kosong. And then kita tulislah dia punya function dia asal 3. Cumanya X kuasa 2 tu kita substitute lah dengan X tambah delta X. Kita ubahkan nilai X dia dengan X tambah delta X. Sebab tu saya buat warna biru Okay, kuasa 2 tambah X tambah delta X. Selagi kita jumpa huruf X, kita akan gantikan dia dengan X tambah delta X. Okay, tambah 1. Okay, kemudian kita akan tolakkan dengan, kena buat kurungan. Okay, tolak ni, kita kena buat kurungan. Sebab kita tolak dengan fx. Ataupun kita tolak dengan y. Okay, kita tolak dengan function y. So, function y ni besar sangat. Function y ni sangat besar macam ni. Jadi, jangan lupa untuk buat bracket. Okay, 3x kuasa 2 tambah x tambah 1. Okay, dia jadi macam ni. Dia sangat panjang. Ni pun saya tak boleh guna pembaris sebab ni drawing tablet. So, saya gariskan macam ni. Jadi, overkan dengan dx. Okay. Jadi, saya dah ajar kan tadi macam mana kita nak kembangkan untuk yang ada kuasa 2 tu. So, kita lihat balik caranya adalah sama. Kita letak nombor 3 dulu. Kita kembangkan dalam ni. Kita kembangkan dalam bracket ni. Okay. So, kalau kita kembangkan dalam bracket tu, kita lihat X kuasa 2. Okay, kita baca yang belah kiri ni X kuasa 2. Kemudian, yang tengah ni kita ikut simbol tengah dia iaitu tambah. Okay, tambah. Kemudian kita darabkan semua sekali dalam ni. 2 kali delta X kali dengan X. Okay, 2 kali X dapat 2X. Kemudian kali dengan delta X dapat delta X. Yang tengah-tengah ni kita anggap dia sebagai darab. Kemudian yang belakang mesti positif. Okay, kemudian letak kurungan delta X kuasa 2. Senang je. Cuma yang kita kena faham macam mana nak gunakan diputation yang kuasa 2 ni. Okay, tambah X tambah delta X
Oops, saya guna warna biru. Tambah, tambah X, tambah delta X. Okey, tambah 1, tolak. Tolak ni saya guna warna purple. Tolak 3X kuasa 2, tolak X, tolak 1. Yang ni saya dah kirakan negatif kali positif, negatif kali positif, negatif kali positif. So sebab tu dekat sini saya guna warna purple. Sebab saya dah tukarkan dia, dah kembangkan dia. Okay, so ni dia punya pecahan, fraction. And then kembangkan pula. And then tuliskan delta S kat bawah ni, jangan lupa. Okay, dia panjang sikit dalam kerja dia. Kita laju sikit. So ni kembangkan. 3 kali X kuasa 2 dapat 3X kuasa 2. 3 kali 2 dapat 6. Jangan lupa 3 kali 2 dapat 6. 6X delta X. Kemudian 3 kali delta X kuasa 2 dapat 3 delta X kuasa 2. Rapatkan sahaja. Cuma yang dapat dekat tengah ni dia boleh darab lah sebab 3 boleh darab dengan 2 kan. So 3 darab 2 dapat 6. Okay, tambah X. Okay, tambah X. Tambah delta X. Tambah 1. Tolak 3X kuasa 2. Tolak X. Tolak 1. Okay, dia jadi panjang. Okay, yang ni kita nak cancelkan mana yang sama. Kalau sama kita boleh potong. Kalau tak sama kita tak boleh potong lah. So kita tengok, detect dulu mana yang sama. Okay, first kita ada 3X dengan negatif 3X. So 3X tolak 3X akan dapat kosong lah. Maksudnya dia boleh cancel. So saya cancel yang ni. Kemudian ada negatif X dengan positif X. So maksudnya 1 tolak 1 akan dapat kosong. So saya boleh cancel yang ni. Saya boleh cancel yang ni. So X saya boleh cancel. 1 boleh tolak dengan 1 akan dapat kosong pun sama saya cancel. Jadi banyak betul yang kita boleh cancel. Okay, apa lagi yang kita boleh cancel kalau malas nak faktorkan? Okay, kalau tak nak faktorkan tak apa, tak ada masalah. Terus cancelkan dia. Delta X, delta X, delta X. Nampak kat sini? Delta X, delta X, delta X. Banyak delta X kat sini. So kalau rasa pening kepala tak apa, faktorkan dulu. Okay, delta X. Okay, kemudian buka kurungan 6X tambah 3 delta X. Kemudian tambah 1. Okay, yang ni sekali dengan yang ni kita akan ni tak ya, ni tambah dengan delta X. Dia tak boleh faktorkan yang tu. Ke boleh? Boleh kan? Maksudnya boleh ni. Dia boleh lah sekali dengan yang ni. Dia boleh faktorkan sekali dengan yang ni. So kita terus je faktorkan dia dengan delta X. Kalau rasa guna faktorkan ni susah, potong je lah siap-siap kan. Kalau rasa susah lah nak guna faktor ni, potong je terus dari atas ni. Potong je dekat sini, potong, potong, potong. Okay, so yang mana tinggal tu adalah baki dia lah. Sama je. So kat sini, potonglah delta S dengan delta S ni, kita akan dapat jawapan dia. Ni lah, limit delta S menuju kepada 0, 6X tambah 3 delta X tambah 1. So, kita substitute, kita akan dapat 6X tambah 1. Betul ke 6X tambah 1 ni? Kita check balik. Betul lah, 6X tambah 1. Okay. So, ini adalah jawapan akhir dia. Oops, salah tekan. Okay, ni adalah jawapan akhir dia. Cuma panjang sikit lah. Tapi tak apa, caranya sama je first principle ni. Okay, sekejap 1, 2, 3. 3 orang. Okay, so ni dia punya solution untuk
first principle. Kejap tu dah 8.55. Tapi belum sejam lagi. Lihat dulu. Okay, rehat dulu seminit. Okay. Next kita akan sambung kepada pembezaan yang menggunakan formula. Okey, jadi apa function kita belajar apa ni panggil first principle? Okey, first principle ni adalah datangnya daripada pengenalan bagi derivatives. Jadi macam mana derivatives ni dilakukan? Okey, derivatives dilakukan dengan menggunakan first principle. Tapi kaedah yang terbaik adalah kaedah yang paling laju adalah kaedah yang kita boleh simplifykan dengan menggunakan formula yang lagi satu. Ini adalah formula-formula yang kita boleh gunakan untuk elakkan diri daripada guna first principle. Sebab first principle tu sangat panjang. Jadi kita kena gunakan, ada banyak cara. So ada cara yang ni lah untuk jimatkan masa. So kita lihat dulu. Yang pertama, DDX bagi pemalar. C ni adalah sesuatu nombor. Contoh kalau kita nak differentiate bagi nombor 5. So DDX 5 adalah kosong. Okey, maksud dia kalau dia kalau kita differentiate nombor yang tak ada huruf, maksudnya tak ada langsung yang kita dapat jawapan. Tak ada apa-apa yang kita boleh differentiate. So kosong lah. Sebab tu kita tulis C sebagai pemalar. Constant ialah pemalar. Okey, pemalar tu maksudnya apa-apa nombor, sama ada fraction ataupun perpuluhan ataupun nombor bulat. Okey, yang kedua, kalau ada function fx diberi satu lagi skala a, jadi a tu akan duduk depan daripada derivatif. Contoh kita letakkan 5fx. Okey, 5fx. So katakan diberi fx sama dengan fx sama dengan 2x lah, contoh ni contoh. So biasanya kita akan letakkan apa ni? Contohnya kalau saya letak kat sini 5fx. So kalau kita nak ddx, macam mana? Saya nak terangkan kat sini. Okey, jap. Yang ni function ni dia bukan yang macam 3 yang ni, kalau ni saya boleh katakan yang ni yang function ketiga. Kalau function kedua ni saya rasa jarang jumpa lah. Yang ni saya tak ingat berapa macam mana. Nanti saya tengok balik. Okey, yang ketiga ni baru kita boleh guna yang macam ni lah, sebab yang ni nampak jelas. Yang ni kita boleh nampak jelas. Kalau ada X, kalau ada huruf X, macam sekarang ni 2X kan. Dia 2X ni sama ada dia kuasa 1 atau kuasa 2 atau kuasa berapa. Kita akan differentiate dia dengan menggunakan kuasa tu letak dekat depan. Dia akan darabkan dengan nombor depan. So dia akan darabkan dengan 1 lah, sebabnya X ni kuasa 1. Kemudian X 1 tolak 1. Dia akan dapat 2 kali X kuasa kosong. Kalau X kuasa kosong bermaksud 2 sahajalah jawapan dia. Sebab tu kalau pelajar tengok kan, fx2x ni, okey, kita differentiate dia, kita buat f prime x kan, kita akan dapat 2. Sebabnya
kita hilangkan X tu sebabnya 1 tolak 1 kan kosong. Jadi kita pun letaklah 2 ni darab dengan 1 kan. So dapat 2 lah. Sebabnya asalnya kuasa 1. So kuasa 1 ni darabkan dengan pemalar 2 ni. So 2 tu akan darab dengan 1 dapat 2. Kemudian X kuasa kosong tu akan bersamaan dengan kuasa kosong kan sama dengan 1. So dia akan darab dengan 1 balik semula lah. So dia akan dapat 2 balik. Jadi ini dia punya solution yang saya boleh explain. Cumanya pelajar dia tak ambil part pun pasal benda ni. Dia just buat je. Okay, dia just buat je asal siap. So kadang-kadang dia lupakan benda ni. Okay, dia lupakan pasal teori ni. Dia terus buat macam ni. Fx adalah 2x. F prime x adalah 2. Dia terus dia buat macam tu. Dia tak fikirlah pasal benda-benda macam ni. Sebab benda-benda macam ni complicated. Sangat memeningkan. Okay. So kalau kat sini function yang example 1 ni, example 2 ni, biasanya yang kita selalu jumpa adalah nombor 1 dengan nombor 3. Contoh nombor 2 ni saya rasa contoh dia macam ni kot. Saya rasa kalau ada nombor function fx, contohnya kita letakkan fx tu sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2 macam ni lah something kan, 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 lah contoh. Kemudian kalau saya letak 5fx, and then awak nak differentiatekan dia, dia akan jadi 5 f prime x macam tu. 5 f prime x macam ni. So mungkin awak boleh cakap dia akan dapat 6x tolak 2, and then dia akan darabkan dengan 5 lah. So f prime x sama dengan 5 kali 6x tolak 2. Something macam tu lah saya boleh bagi tahu kat sini. Tapi jarang jumpa soalan macam ni. Dia jarang sangat jumpa soalan macam ni. Sangat jarang. Ada yang kita boleh katakan function ni dia tak adalah directly tulis macam ni. Kadang-kadang function ni kita jumpa pun, ada jumpa tapi dia punya bentuk dia tak macam ni. Bentuk dia lain sikit. Bentuk dia macam ni. Ada yang kita jumpa macam ni. Bentuk dia mungkin saya boleh cakap 2x kuasa 2 tolak 1. Macam ni. Something lah. Nampak tak? Pernah jumpa tak soalan yang macam ni? And then kita nak differentiatekan dia. Jadi yang ni kot saya rasa dia sesuai dengan nombor 2 ni. Okay, dia sesuai dengan nombor 2. So saya pun keluarkan dia. Saya letakkan d dx. D dx bagi 2x kuasa 2 tolak 1 ni. So 2 kali dengan 4x something. Kan? 4x sahaja. So dia akan dapat 8x. Something macam itulah. Okay. Jadi yang ni kot saya rasa yang formula dia. Cumanya nanti kita akan lihatlah macam mana bentuk dia. Tutup cerita yang ni. Okay, saya nak go through kepada soalan pertama, example yang pertama. Okay, baru masuk example pertama sebenarnya. Yang ni cuma brainstorm sahaja kan. Okay. So kita lihat kat sini ada x kuasa negatif 3. Apa yang dimasukkan dengan x kuasa negatif 3? Okay. Tak ada dia maksud dia adalah 1 per x kuasa 3. Ini adalah hukum indeks, di mana kalau indeks dia kuasa negatif, kita akan convert dia jadi pecahan. Ataupun dalam bahasa kasarnya adalah songsang. Cumanya ikut nombor dia lah. Kalau kuasa 3, dia akan jadi kuasa 3 kat bawah lah. Kalau negatif tu menunjukkan dia berada di bawah. Okey. Semuanya yang tu nanti lain cerita. Saya nak bagi tahu sekarang ni adalah kita menggunakan formula 3 untuk soalan A. Okey, di mana kita akan baca dia seperti macam ni. Kuasa ni, negatif 3 ni dia akan darabkan dengan yang depan. So dia akan letak dekat depan negatif 3. Okey. Kemudian X, negatif 3 ni dia akan tolakkan dengan 1. Okey, dia akan tolakkan dengan 1. Maksudnya N tolak dengan 1. So negatif 3 tolak dengan 1 akan dapat negatif 4. So negatif 3X tolak 4. Macam inilah. Negatif 3X kuasa negatif 4. Tapi tak cantik tau kalau kita tulis macam ni. Sangat buruk. So kalau nak cantikkan dia, tukarkan dalam bentuk pecahan. So maksudnya kalau kuasa negatif ni, maksudnya X tu letak bawah lah. So dia akan jadi negatif 3 perkan dengan X kuasa 4.
So dia jadi macam ni Negatif 3 per X kuasa 4. 3 ni duduk atas sebab 3 ni bukannya songsang. Yang songsang tu adalah X dia sahaja. Jangan tertipu kalau dia rapat macam mana sekalipun, ingat yang duduk bawah adalah X sahaja. Lainlah kalau dia cakap negatif 1/3 X kuasa negatif 4 kan. Yang ni bolehlah kita cakap negatif 1/3 X kuasa 4. Itu lain. Tapi dia nombor 3 ni, nombor dia adalah nombor asal. Nombor yang memang tak ada usia apa-apa pun. So nombor 3 tu sebenarnya duduk atas. Okey? Dia tak sama Dia tak sama dengan yang sebelah kanan ni. So hati-hati Hati-hati bila kita menulis dia punya simbol ni. Okey. So ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Punca kuasa X. Okey, yang ni pun sama dalam hukum indeks. Kita ada belajar kalau sud ataupun dalam simbol radikal, kita tukarkan atau convertkan dia dalam kuasa 1/2. Okey. Kalau punca kuasa 2, kita letakkan dia seperti bahagi dengan 2 lah, kuasa per dengan 2. Kalau punca kuasa 3, kita letakkan dia seperti X. Ni X lah, contoh X So 1/3 lah sebab dia kuasa 3, punca kuasa 3 kat sini. Ini adalah hukum indeks yang kena faham. Okey. Tapi ingat, kalau X ni kuasa 2, yang pecahan ni, yang nombor 1 ni kena tukar jadi kuasa 2 lah, dia ikut yang bawah ni. Okey, dia ikut yang bawah ni. So kalau X ni kuasa 3, silap. Kalau X ni kuasa 4, so yang ni akan jadi 4/3 lah. Ikut macam tu. Okey. So hati-hati bila kita menulis, menukarkan sud ni kepada kuasa. Okey, hati-hati bila kita tukarkan sud kepada kuasa. Ikut dia punya warna yang saya letak ni. Warna biru dekat bawah pecahan. Warna merah dekat atas pecahan So hati-hati. Okey. Jadi sekarang ni kita nak differentiate dia. So kuasa 1/2 ni kita letak dekat depan, dia akan jadi 1/2. X 1/2 ni tolak dengan 1. Okey, 1/2 ni tolak dengan 1. Sekejap contengan ni saya bawa naik atas sebab menyemak je. Okey. Jadi kita akan dapat negatif 1/2 untuk yang kuasa tu kita akan dapat negatif 1/2. Sebabnya kalau tekan kalkulator ambil balik. Okey. 1/2 tolak 1. Dapatlah negatif 1/2 kan? Okey, maksudnya kita tahu bahawa kuasa 1/2 ni adalah punca kuasa sebenarnya. Tapi negatif ni pula menunjukkan bahawa X tu duduk bawah. Okey, negatif tu menunjukkan bahawa X ni duduk bawah. Jadi kat sini kita boleh tulis 1/2. Okey, 1/2 ni tulis dulu. Kemudian punca kuasa X. Okey. Sebab negatif ni menunjukkan bahawa X tu duduk bawah. 1/2 menunjukkan bahawa dia adalah punca kuasa 2. Tapi punca kuasa 2 di mana X ni adalah kuasa 1. Okey, X tu adalah kuasa 1. So ini adalah tata tanda menulis sud. Ini adalah dia punya differentiate. Saya lupalah nak tulis di dx tu. Asyik lupa kat sini sekejap Saya letak sini. D dx. Okey, d over dx bagi x kuasa negatif 3 ini dia punya soalan. Ini pun sama, saya asyik lupa ni. Okey. D dx bagi x kuasa 1/2 lah macam ni silap. Sini. Okay, next. Ada lagi 2 soalan. Soalan C, kita lihat senang je. Soalan ni simple-simple je hari ni. Okey, sebab chapter 2 ni senang. Chapter 3 yang susah.
Cuma chapter 2 ni bahagian yang susah dia adalah apabila masuk soalan 3 lah. Tapi tak apa, nanti kita akan buat exercise banyak-banyak. Ini D. Okay. So kita tulis dulu D dx, asyik lupa je nanti. D over dx bagi negatif 5x kuasa 4 adalah apa? Apa dia punya ni? Kita tulis dulu negatif 5 ni kita akan darabkan dengan kuasa 4 ni. Dia akan darabkan dengan kuasa 4. Kemudian x tu tulis 4 tolak 1. So dia akan dapat negatif 20x kuasa 3. Senang sahaja. Okey. Kalau rasa boleh congak teruslah. Tak ada masalah. Sebab 4 kali 5 dapat 20 negatif. So kuasa 4 tolak 1 dah dapat kuasa 3 lah. Manakala untuk soalan D, kita terus je tekan pula. Kita terus je convert dulu x kuasa 6 ni naik atas. Okey, kita tukar dulu dia jadi naik atas. So dia akan jadi 3x kuasa negatif 6 something lah. Kena bawa naik atas dulu. Kalau susah nak congak kalau rasa laju congaklah cepat-cepat. Tapi risau nanti silap pula kan. Okey, so kita bawa naik atas dulu. So negatif 6 ni darabkan dengan 3 3 ni darabkan dengan kuasa negatif 6 tu. Okey, dia akan darabkan dengan n Kemudian tuliskan x kuasa negatif 6 tolak 1. Dia akan dapat negatif 18x negatif 7. So dia akan dapat ni dapat negatif 18 ni jangan tanya sebabnya kita kira 3 kali negatif 6. Dia dapat negatif 18. Negatif 7 ni dapat dari mana? Dapat daripada sini negatif 6 tolak 1. So kita akan tulis negatif 18 per apa? Sebab negatif ni menunjukkan dia duduk bawah x kuasa 7. Okay, senang sahaja. Okay, so itu berkenaan dengan menggunakan formula. Lagi cepat tanpa menggunakan first principle. Kalau guna first principle boleh, cara dia sama je. Cumanya kadang-kadang soalan ni susah sebabnya dia ada kuasa 6. Macam mana kita nak guna first principle untuk kuasa 6? Macam mana kita nak guna first principle untuk kuasa 4? Sangat besar. Okey, jadi kita akan gunakan formula yang ringkas akan memudahkan kerja kita. So inilah dia punya formula. Okey, tanpa lengahkan masa, kita akan masuk kepada soalan yang sangat-sangat hangat sekarang ni. Sebab soalan yang hangat tu adalah soalan yang famous lah zaman sekarang kita akan belajar. Okey, ini. Okey, differentiate untuk soalan-soalan yang berikut. Respect to x, terhadap x lah. Bezakan terhadap x tu dalam bahasa Melayu dia adalah bezakan terhadap x. So kita lihat soalan-soalan yang ekstrim ni. Okey, ni apabila melibatkan operation. Apabila melibatkan operation, cara dia adalah kita buat teruslah. Yang ni kalau kita lihat d dx bagi 2x kuasa 4 tambah 3x kuasa negatif 2. Yang ni saya terus convert kuasa 2 ni bawa naik atas, dia jadi negatif kuasa 2 Saya terus pindahkan dia naik atas. So, apakah jawapan dia? Kita terus kira kat sini. 4 kali 2 dapat 8. Saya tulis 8. Okey, so 8x. 4 tolak 1 dapat 3. Saya tulis 3. Terus je buat. Dia lagi cepat dan pantas. Kemudian tambah pula. Tengok kat sini, negatif 2 kali dengan 3. Alamak. Negatif 2 kali dengan 3, so dia akan dapat negatif 6. Okey, negatif 6. Okey, and then jangan lupa x kuasa negatif 2 tolak 1. Dapat negatif 3. So apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 8x kuasa 3 tolak 6 per x kuasa 3. Dia jadi macam ni lah.
Sekejap 8x kuasa 3 tolak 6 per x kuasa 3. Yang ni senang sebab ni nombor biasa. Okey, ni senang saja. Sekejap saya guna warna lain lah. Ni biru. Ni biru. Okey. Okay, yang ni favorite ni. Datang dari mana ni? Kadang-kadang ada student tanya, datang dari mana lon ni? Okey, lon ni datang daripada langit ke? Okey, tengok balik. Kat sini formula untuk lon mana? Okey ni. Exponential function kat sini ada 3 jenis exponential functions. Kalau kita nampak kat sini ada exponential e kuasa x. Kita differentiate dia tidak ubah apa-apa. Ingat exponential kuasa x kalau kita differentiate dia tak akan ubah apa-apa. Sebab dia ada explanation lebih detail, nanti saya akan ajarlah, sebab sekarang ni kita akan basic dulu. Yang ini basic exponential functions. Okey. Nanti kalau composite ataupun chain rule ni dia akan tambah sikit. E kuasa 2x lah, dia akan tambah. Ini chain rule Ini kita panggil dia sebagai chain rule. Nanti kita akan belajar, bukan hari ni So yang tu saya tak nak advance dulu. Yang tu nanti kemudian. Okay, so yang hari ni kita belajar basic di mana exponential kuasa x dia akan dapat exponential kuasa x tu balik. Yang ini basic dan yang paling senang, sangat best. Okey. Yang kedua, kalau ln x, okey, siapa yang exam semalam tu tahulah ln x ni macam mana nak differentiate dia. Okey, kalau kita differentiate bagi ln x, kita akan dapat 1 per x. Okey, itu memang formula. Kalau yang ni A kuasa X, di mana A itu adalah constant ataupun pemalar. Tak kisahlah A ni nombor ke variable apa pun. Okay, dia boleh letak macam ni A kuasa X, ambil balik pemalar A tu. Kemudian ln A. Okay. So kat sini, untuk 3X ni, datang dari mana ln ni? Datang daripada formula ni. Kadang-kadang bila lecturer ajar datang mana formula ln ni? Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya sebab ini adalah formula ni kat sini. So A maksudnya 3 A tu adalah 3 lah. A sama dengan 3. So 3 kuasa X. Kita tulis kat sini 3 kuasa X. Sebab A tu kuasa A sama dengan 3 kan? So 3 kuasa X ln 3. A ni sebagai nombor. So 3 kuasa X ln 3. Kalau sini nombor 10, so 10 kuasa X ln 10. Okey? Kalau sini nombor 7, 7 kuasa X ln 7. So kat sini 3 kuasa X ln 3. Senang saja, simple and easy. Cuma nak kena hafal lah. Nampak warna purple. 3 kuasa X ln 3. Okay, benda baru yang kita belajar. Kemudian soalan C. Ni kita lihat macam mana ni. Kalau ln dia ada banyak jenis. Ni kita panggil dia chain rule. Chain rule sikit tapi tak adalah detail sangat untuk ln ni. Cumanya yang ni saya masuk sikit chain rule. Macam mana nak selesaikan chain rule untuk ln. Okay. So yang X ni macam biasalah kita differentiate macam biasa. Kita akan dapat, asyik lupa je nak tulis. Sekejap D dx 3x. Okay, ni D over dx. X kuasa 2 tolak ln 2 X kuasa 3. Okay, yang ni kita anggap je ln ni sebagai log. Okay, kita anggap je ln ni sebagai log di mana kita boleh gunakan hukum log. Bila hukum log kan ada kuasa 3, kita boleh bawa turun depan. Bawa dia turun depan, bawa jatuh dia. Sebab kalau kita pernah jumpa lah satu hukum log ni, log 10 5 kuasa 2. Kita letak 2 kat depan kan. Dia jadi macam ni kan. Jadi kita boleh guna juga untuk ln. Tak ada masalah. Okay, kita boleh juga guna untuk ln. Kalau ada ln 3 kuasa 2, contoh ln 3 kuasa 2, kita boleh letak 2 ni kat depan, dia jadi 2 ln 3. Okay, kena ingat tu.
Kalau ln 2x, okay, kita boleh convert dia jadi multiplication law. Multiplication dalam log dia macam ibarat log apa ni? Log 3x. Sama je. Log 3x sama dengan log 3 tambah log x. Kan? Kita buat multiplication law kat sini. Multiplication law. So sama juga dengan ln ni, sama boleh buat multiplication law. Kita boleh tulis ln 2 tambah ln x. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita buat multiplication law kat situ. Ingat formula ln sama dengan formula log. Okay, formula dia sama. Jadi kalau contohnya kat sini, kita ada complicated sangat nombor ni. Jadi kita convert dulu. Kita convert dulu nombor ni. X kuasa 2 tolak ln 2x kuasa 3 ni, kita convertkan menjadi ni tolak dengan ln 2 tambah ln x kuasa 3. Kita buat dia dalam multiplication law. Okay, multiplication properties properties multiplication untuk ln. Okay, ni tambah ln x kuasa 3. Anggap je ln ni sebagai log Kemudian apa lagi? Kita kembangkanlah, kita tukar x kuasa 3 ni, kita bawa turun dia jatuh bawah. So x tolak 2. Okay, ln 2 tambah 3 ln x. Nampak tak kat sini? Okay, and then kita kembangkan dia punya bracket. X tolak ln 2 tolak 3 ln x. Baru kita differentiate dia. Kita differentiate dia, kita dapat differentiate x kuasa 2 tolak ln 2 tolak 3 ln x. Kita differentiate dia. Okay, so kita differentiate satu-satu. Okay, kita differentiate satu-satu. So x kuasa 2 ni differentiate dia dapat 2x. Alamak, warna merah pula. Warna merah je lah. 2x. Kemudian ln 2, ingat tak ada huruf x. Macam mana kita nak differentiate dia? So kosong jawapan dia. Tolak kosong. Sebab dia tak ada x. Okay, dia tak ada x, kita tak boleh differentiate. Kemudian tolakkan dengan 3 ln x. Macam mana nak differentiate 3 ln x? Ikut formula. Ikut formula. Ni ln x. Kita boleh differentiate ln x sahaja. So ln x ni adalah 1 per x. So jadi maksudnya 3 ni datang daripada variable pemala, constant. So tolak dengan 3 kali dengan 1 per x. Nampak tak? 3 kali dengan ln x. Sebenarnya dia macam ni tau. 3 kali dengan ln x. So ln x ni kita boleh differentiate. Dia sebenarnya sama je macam kita buat 3x sebenarnya. Kalau kita differentiate kita dapat 3 kan. Sama je sebenarnya. Kalau kita differentiate ln x ni kita dapat 1 per x. So 3 kali 1 per x lah, maksudnya macam tu. So dia dapat 2x tolak 3 per x. Okay, ni jawapan dia. 2x tolak 3 per x. Jadi sebenarnya kan, untuk ln ni, kalau jumpa yang macam ni kan, rasa macam asal dia macam tak pernah nampak tak ada dalam formula pun. Sebenarnya ada, cumanya kita kena convertkan dia supaya dia bawa turun kuasa tu. Bila dia bawa turun kuasa, baru kita boleh differentiate dia ni. Baru kita boleh differentiate dia dalam bentuk yang senang dan mudah. Tapi tadi macam tadi kalau kita lihat, kat sini kita boleh nampak dia adalah composite ataupun chain rule kat sini. Dia sangat tercantum. Okey, dia sangat tercantum. Jadi kita kena pisahkan dulu, pisahkan sikit-sikit. Pisahkan dia gunakan multiplication law. Kita pisahkan dia guna log punya formula Kemudian kita gunakan formula yang lagi satu untuk log tu, kita bawa turun kuasa tu. Jadilah dia punya 3 ln x. Okey. Dan sebagainya awak boleh kira macam biasalah. Ingat kalau kita differentiate bagi ln yang tak ada x langsung, memang kosong. Sebab ln 2 kalau differentiate memang kosong. Memang tak ada huruf x. Sebab ingat d over dx. Kena ingat tu.
Okay, ada lagi tak satu soalan? Ni. Ini lagi best ni. Sebab apa best? Sebab ada EX. Saya suka kalau jumpa EX ni. Senang sangat. Okay, EX ni kalau saya differentiatekan dia, D over dx bagi E kuasa X tambah cos X. Okay, saya akan dapat EX tu balik. Saya akan dapat EX tu balik. Tak buat apa-apa pun. Memang dapat EX tu balik. Cumanya ingat, formula cos X. Yang ni saya nak go through satu-satu. Mana formula? Okay ni. Perasan tak saya susun satu-satu? Saya susun sebelah kiri semua positif. Sebelah kanan, apabila differentiate, jawapan dia dalam negatif. Nampak tak? Kan, kat belakang ni, jawapan dia negatif. Negatif sin lah, negatif cosec cos 2 lah, negatif cosec cotangent lah. Jadi, kenapa dia dapat negatif? Sebab apa? Sebab kita differentiate trigo yang bermula dengan huruf C. Nampak tak? Cos huruf dia huruf C. So jawapan dia mesti akan jadi negatif. Okay? Cos dia huruf C. Jawapan dia sentiasa negatif. Cotangent huruf C juga. So mesti akan jadi negatif juga. Cosecant sama juga. Akan dapat negatif. Cumanya dia akan peringkat yang lebih susah lah. Yang paling senang saya hafal 2 ni je lah yang saya hafal. Lagi 4 ni saya tak hafal pun. Okay. Tapi kalau kita buat latihan, nanti kita akan nampak lah. Oh, okay. Macam itulah. So yang ni saya suka hafal. Kalau sin lawan dia cos. Tapi ingat, sin huruf depan dia bukannya huruf C. Jadi dia akan dapat jawapan positif. Kalau cos, lawan dia adalah sin. Tapi disebabkan huruf depan dia adalah huruf C, jadi jawapan dia akan jadi negatif. So dia dapat negatif sin X. Senang kan? So kat sini kalau lihat ada huruf cos, ada huruf C kat situ, so automatik dia akan jadi negatif. Okay, automatik dia akan jadi tolak dia akan tukar simbol. Negatif sin X. Okay, easy. Senang, itu saja jawapan dia. Walaupun dia adalah gabungan daripada exponential dan trigo, tapi sebenarnya kalau kita buat sebenarnya adalah kita differentiate satu-satu. Okey, kita differentiate satu-satu. Macam tadi pun satu-satu. Kita differentiate x cos 2, kita differentiate ln 2, kita differentiate 3 ln x. Kita differentiate satu-satu sebenarnya. Bukan yang kita differentiate sekaligus semua. Tak. So sebenarnya ini adalah basic differentiation bagi trigonometry dan exponential functions dan logarithmic. Okey, logaritmik itu adalah ln lah. Kita tak guna log. Kita guna ln. Senang sahaja. Jadi kan, awak boleh tengok kat sini formula, boleh hadam. Kalau sin, lawan dia cos. Kalau tan, lawan dia secant. Kalau hafal 3 ni okey. Okey, kalau hafal 3 ni automatik okey lah. Cotangent lawan dia cosecant. Cotangent, cosecant. Kalau cosecant ni adalah cosecant, cotangent. Macam itulah. Cosecant, cotangent. Kalau secant, secantan lah. Yang ni memang susah nak hafal. 2 ni sangat susah nak hafal. Tapi kalau hafal dapatlah 2 ni pun dah okey. Kalau cuba untuk hafal lagi 2 ni pun dah okey. Tak ada masalah. Dan ada lagi satu, ingat. Arc trigonometric function. Yang ini susah sangat nak hafal sebab soalan jarang keluar. Okey, nak differentiate semua ni, saya tak galakkanlah supaya awak hafal arc trigonometric function. Saya galakkan supaya belajar untuk macam mana nak buat? Jarang soalan nak keluar. Tengok formula je lah. Tengok formula. Okay, saya galakkan untuk tengok formula saja. So yang nanti yang senang adalah 4 ni kena hafal 4 ni. Kalau boleh lah. Dan 3 yang atas ni, hafal yang ni. Memang kalau kita hafal yang 4 dan 3 atas ni, 7 ni, automatically akan boleh hafal yang lebih advance untuk chain rule nanti. Sebab nanti chain rule lagi susah. Okay, chain rule akan lebih susah dan lebih difficult. Okay, so itu adalah example 1, 2 dan 3 untuk hari ini. Jadi untuk derivatif yang ni try buat sendiri. Yang ni first principle ni saya tak nak sentuh pun, malas.
Tapi nanti saya akan bagi jawapan, saya akan upload jawapan, boleh try buat dan rujuk balik jawapan. So kalau nak tahu jawapan kat mana, jawapan kat Google Classroom boleh check. Saya dah buat jawapan kat sini. Sekejap saya ambil. Okay, nampak kat sini panjang sikit jawapan dia. So jawapan dia saya dah susun ikut soalan self practice 3. Saya pun buat latihan juga. So kat sini ni ada dia punya jawapan. Macam mana dia punya solution dia. Tapi saya tak guna warna sangat lah. Saya guna warna hitam je. Okay, dan jawapan yang lain. Okay, cumanya, okay, yang hari ni, kita ada masa lagi setengah jam. Yang ini saya rasa semua boleh buat kot. Nombor 2 ni semua orang boleh buat. Nombor 3 ni best. Saya suka nombor 3. Okay, nombor 3 ni sangatlah menyeronokkan. Sebab apa? Sebabnya, dia macam ibarat seperti latih tubi lah. Macam mana kita nak differentiate untuk function-function yang kita tak pernah jumpa masa SPM dulu. Okay, so yang ni saya akan explain. Tapi kita akan rehat dulu dalam masa 2 minit lah. Kita akan sambung pada pukul 9.33 nanti. So rehat dulu 2 minit. Okay, kita tengok lagi kat sini. Sedikit je, tak lama pun dah nak habis dah pun. Okay, kita tengok soalan differentiate each of the following with respect to x. Sekejap Okay, saya ambil soalan macam ni. Oops. Okay, kita lihat dulu soalan 3A. Tengok baru je cakap tadi, kita dah jumpa kuasa X. Kalau kuasa X, kita akan guna ln. So, kita tengok balik formula, kalau tak hafal lagi. So, yang mana ada kuasa X? Dekat exponential function. Dekat exponential function ni, yang mana ada kuasa X ada dua Ada E kuasa X dan ada A kuasa X. Di mana E untuk nombor eksponen dan A adalah untuk constant. Okey, A adalah constant, pemalar. Jadi kita pilih pemalar lah sebab dia adalah nombor, bukannya E. Jadi kita akan pilih yang ni, dia akan jadi ln lah. So salin balik jawapan daripada soalan, iaitu 10x, yang ni saya tulis jawapan 10x ln 10. Okey, ambil balik soalan dia 10x, tapi tambah sikit ln dengan A dia balik. Okey, A dia semula. Sama juga dengan B, 2 kuasa X ln 2. Okey, macam saya cakap tadi, apa-apa nombor, salin balik. Senang sahaja, cuma tambah ln sahaja kat sini. Okay, yang ketiga, sama juga, walaupun dalam fraction, kita akan tuliskan
1/5 kuasa X ln 1/5. Nampak? Macam ni je. Walaupun dalam fraction, cukup sekadar jawapan dalam fraction. Tak perlulah kita fikir. Oh, kalau ln ni maksud dia 1/5 ni adalah ln 1 tolak dengan ln 5. Tak adanya. Kita tak buat macam tu. Kita terus directly buat macam ni. Okay, stop sampai sini sahaja. Dan yang ini saya rasa kalau awak convert terus, jawapan dia akan terus dapat jawapan lah. 4x kuasa 3 tolak 18, tolak 18x kuasa 2. Itu je lah jawapan dia. Sebabnya kuasa 4 darab dengan depan dia akan dapat 4. Kemudian tolak 1 dapat 3 lah. And then kuasa 3 darab dengan 6 dapat 18. Kemudian 3 tolak 1 dapat 2. 5 ingat 5 ni kalau kita differentiate dia akan dapat kosong. So tak ada apa-apa kosong. Okay, next. Yang ni pun favorite sebab saya suka sebab ada E kuasa X. Ada je huruf E. Tengok ada je huruf E kat sini. Memang tak akan ubah apa-apa. Dia akan sama kekal macam tadi. So saya tulis E kuasa X. Cumanya tengok kat sini. Kita fikir balik. Sin lawan dia siapa? Kalau sin, lawan dia mesti cos kan? Sebab cos dengan sin ni adik-beradik yang suka bergaduh. So sin, lawan dia adalah cos. Tulis dulu cos. Tulis dulu. Jangan risau pasal positif negatif tu nanti dulu. Cos X. Cumanya tengok simbol dia. Kalau sin dia adalah positif dan kita ingat balik, sin huruf dia adalah S. Bukan huruf C. Jadi dia adalah positif. Kalau negatif sin, kat sini dia tulis negatif sin kan? Kalau negatif sin dia akan jadi negatif cos lah. Sebabnya dia ikut simbol tu balik. Tak ada masalah pun. Okay? Cuma yang ingat. Simbol ni tengok dulu. Positif dulu kan? Baru tengok huruf dia. Huruf dia apa? Huruf dia sin ke? Huruf dia S ke? Ataupun C untuk cos. Okay? Itu dia main sikit lah kat situ. Okay, so yang ni soalan A sampai E ni adalah soalan yang saya rasa pelajar semua boleh congak. Dia rasa memang senang sangat nak congak ni. Cuma kadang-kadang bila kita dapat soalan exam, dapat E kuasa 2x tambah sin 2x tolak 1. Something macam ni kan susah nak differentiate kan. Yang ni kita akan belajar masa chain rule nanti. So nanti bawa bersabar. Jangan kalut sangat. Okay. So yang ni last F. Bukan last lah. So kita tengok lagi sikit. Dia ada 3x kuasa 2 ni. Ingat saya ajar. Kalau dia ada macam complicated sangat macam ni, tolong simplify dia. Ataupun expand dia. Ataupun kita pecahkan dia satu-satu. So dia jadi apa? Dia jadi ln 3 tambah ln x kuasa 2. Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai kita boleh tuliskan dia sebagai ln 3 tambah ln x kuasa 2. Kita ubahkan dia jadi ln 3 tambah 2 ln x. Bila kita differentiate dia akan jadi apa tau? Dia akan hilang ln 3 ni, dia akan jadi kosong tambah 2 kali 1 per x. So sama dengan 2 per x. Ingat ya, nombor 2 ni tak ada kena-mengena pun. Yang ada kena-mengena adalah ln x. Okay, tengok balik formula. Kita ada formula ln x sahaja. Okay, tak ada pun formula untuk nombor depan dia. Jadi, kita just differentiate yang belakang ni je lah. Dia akan jadi 1 per x kat belakang ni. Jadi ingat, 2 ni tak buat apa-apa pun. Dia adalah sama macam konsep yang kita belajar tadi kat sini. Ni, nampak tak huruf A kat depan ni? Dia letak depan je kat sini. Nampak tak? Dia letak depannya. A tu pindah duduk depan je. Tak buat apa-apa pun. Okay. So, jadilah macam ni siap. Ln 3 ni adalah kosong sebab dia adalah constant. Dan seterusnya yang ni boleh buat sendiri. Yang ni pun boleh buat sendiri dan sebagainya lah. Yang ni bawah ni saya nak try ni. 2 sin nampak je macam panjang kan. Tapi sebenarnya pendek je jawapan dia. Ni dy dx. Dy dx sama dengan
Nombor 2 sin ni jangan keliru. Alamak, yang kita belajar tadi tu sin S je. Tapi sekarang ni ada nombor 2 pula. So macam mana nak buat? Jangan risau. Nombor 2 tu kekal. Tak buat apa-apa pun, tak usah apa-apa pun. Sin X akan berubah, lawan dia siapa? Lawan dia adalah cos X. Ingat, sin huruf S. Jadi dia adalah positif. Ingat kat sini sin adalah S. Jadi dia adalah positif. Yang seterusnya adalah cos. Cos adalah huruf C. Jadi kena tukar simbol. Kalau dia jadi tambah, so kena jadi tolak lah, kena tukar simbol. C cos. Okey, lawan dia adalah sin. Cos lawan dia adalah sin. Nombor 3 kekal. Positif jadi negatif. Inilah jawapan dia. Nampak tak? Panjang macam mana pun sebenarnya pendek je jawapan dia. Cuma kena guna balik trigonometric function. Dan 2 ni try buat sendirilah. Yang ni pun ada latihan. Tengok balik formula kalau tak ingat. Okay, so senang sahaja. Yang ni faham-faham lah macam mana nak convertkan dia. Kuasa pindah depan. Lepas tu apa jadi kan? Pandai-pandai dah buat. Kemudian yang ni convertkan punca kuasa ataupun sud X ni jadi apa? Okay. Dan sebagainya. Sama je. Senang Okay, rasanya dah tu je, dah habis dah pun. Soalan nombor 1, 2 tu rasanya boleh buat sendiri. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan differentiate untuk apa-apa ni? Melibatkan formula? Tak ada Okay, kalau tak ada, saya rasa nak habiskan je lah sekarang ni. Lagipun dah malam nak rehat kan. So, sekejap sebelum tu ambil attendance macam biasa. Ni saya nak buat report lah. Okay. So, ni adalah link dekat dalam Google Chat ni. Tolong ambil kehadiran sebagai attendance survey. Itu saja. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.